Okey, Assalamualaikum. Hari ini cikgu sambung nak menerangkan tentang teknik menjawab modul pacuan cemerlang SPM 2020. Semoga semua yang hadir pada hari ini dapat cemerlang dalam SPM 2020. Cikgu harap semua dapat A. At least naik grade. Okey, sekarang kamu buka muka surat yang kelima bab penjelmaan di modul masing-masing. Okay. Cikgu belum terang kan? Kelas, cikgu belum terang kan? Untuk yang ni? Kelas, cikgu dah terang. Belum. Alright. Cikgu terang sekarang. Okay, sekarang kita nak buat diberitahu penjelmaan T ialah satu translasi. Okay, translasi. Kamu highlight lah perkataan translasi. Okay. Penjelmaan R ialah satu pantulan. Okey, kalau pantulan dia mesti ada dia dah bagi tahu dah Y sama dengan 1. Kemudian okey, kita nak mula. Okey, nyatakan koordinat imej bagi tiga empat di bawah penjelmaan berikut. Okey, yang bahagian pertama kita nak buat penjelmaan T kuasa 2. T kuasa 2 ni sebenarnya dia buat T 2 kali saja. Bukannya susah pun. Dia mula dengan dia buat mula dengan titik yang ni 3 4 nak buat penjelmaan T sekali. Sama je. Dia buat T kuasa 2, T 2 kali lah. Cari satu titik. Kemudian buat sekali lagi T. Macam tu sahaja. So kalau translasi senang saja. Translasi negatif 3, 2. Negatif 3, 2. Yang ni pun negatif 3, 2. Kalau translasi kamu tambahkan sahaja. Kamu tambah X tambah dengan X. 3 tambah negatif 3. 3 tolak 3. Kosong. Tak payah buat kat grid pun boleh kalau translasi. Tambah je. Y tambah dengan Y. 4 tambah 2. 6. Okey. Kemudian buat yang kedua sama juga. Dia guna translasi juga. Okey. So X tambah dengan X. Buat nak panah macam tu. Kosong tambah negatif 3. Dapat berapa? Negatif 3. Okey. Negatif 3. Kosong tambah negatif 3 dapat negatif 3. 6 tambah 2. Dapat? Berapa? Dapat 8. Betul ke tak ni? Kamu dapat berapa? Cuba cek kot cikgu salah. Betul? Betul tak? Betul. Okay. Kadang cikgu silap tulis. Okay, betul. Senang je kan? Kalau betul kamu tulis right lah, betul. Okay, kalau translasi senang. Sekarang kita nak buat TR. Kita nak buat TR. Okay, kalau nak buat TR, yang mana kita buat? Perlu buat dulu. Kita buat R dulu. Yang kedua ni kita buat dulu. Kita buat R dulu. So kita nak mula kat mana? Sama juga. Kita mula dengan titik yang sama. Titik yang ni. 3, 4. So 3, 4. Mula dengan titik yang sama. So nak buat translasi jenis R kan? Buat R dulu. R apa dia? R adalah pantulan. So kita nak buat macam mana? Kalau pantulan, kamu perlukan grid. So kamu tumpanglah grid yang dekat soalan yang ni. Kamu tumpang grid yang ni. Grid yang ni. 3, 4. Mana? 3, 4. Mana 3, 4. Okay, cikgu padam dulu. Ini. Okay, 3, 4. Tandakan 3, 4 di mana? 3, 4,
sekarang. Kat sini kan titik A ni 3, 4. Kemudian kita nak buat translasi 3, 4. Kemudian tanda cikgu tanda warna pink tu. Diam dulu. 3, 4. Nak buat translasi jenis P kan. Pantulan. Pantulan pada garis Y sama dengan 1. Pada garis Y sama dengan 1. So sekarang kamu kena buat garis Y sama dengan 1. Di mana garis Y sama dengan 1? Buat garis Y sama dengan 1. Tengok paksi Y. Y 1. 1 di sini. Ambil pembaris. Gariskan. Gariskan Y sama dengan 1. Sini. Y sama dengan 1. Tulis macam tu. So kita nak buat pantulan kan. Kita nak buat pantulan daripada titik ni ke garis ni. So kamu bilang lah daripada titik A ni. Daripada titik A berapa petak? 3 petak. Bila dipantulkan ke garis hijau ni, mestilah image dia ke bawah. 3 petak juga. 3 petak. So image A di mana sekarang? Di sini. A prime. A kan 3, 4 tadi. So baca koordinat A ni berapa? Koordinat A tu adalah X berapa? 3. 3 negatif 2. 3 negatif 2. Okay, habis dah buat P. Okay, tengok soalan. Soalan tadi. Soalan tadi kita nak lepas P. Tadi kita buat R kan? Kita buat R ni. Sekarang kita nak buat T. T ialah nak buat translasi negatif 3, 2. Senang. Translasi negatif 3, 2. Translasi paling senang. Mana dah gambar ajar tadi? Mana ada gambar ajar cikgu tadi? Hilang dah. Okey. Betul ke tak tu dapat 3 negatif 2? Okey. Sekarang kita nak buat translasi T. Translasi T ialah negatif 3. Jom. Negatif 3, 2. Tengok pada soalan. Negatif 3, 2 ni kamu tengok pada soalan. Kalau translasi ingat cikgu dah kata dah tadi kan. Translasi kita tambah je. X tambah X. 3 tambah negatif 3. Dapat? Kosong. Sini kosong. Y tambah Y. Negatif 2 tambah 2. Kosong. Tu je lah. So jawapan last adalah ni. Ni jawapan last. Kosong, kosong. Okay, ada soalan. Yang ni untuk nak jawab bahagian A2. Kan A2. Mula-mula kamu nak buat pantulan. Okay, nak buat pantulan tu. Nak buat pantulan. Kamu kena guna grid. Mula dengan titik 3, 4 ni. 3, 4. Mula dengan titik 3, 4. 3, 4 tu adalah di sini. Okey. Pantulan ke garis Y. Ke garis Y ni. Ke garis Y. So bilang petak. 3 petak sampai ke garis. Lepas tu 3 petak sampai ke bawah. So dapatlah 3 negatif 2. Kemudian lepas nak buat. Dah habis dah buat P. Buat T. Oh silap ni. Bukan P ni. Kamu tak habaq kat cikgu. Bukan P kan? T. Ni nama dia T ni. Bukan. Silap lagi. Tak boleh padam pula. Yang ni betul dah. Pen cikgu ni. So tadi dapat 3 negatif 2 kan? Tadi dapat 3 negatif 2.
3, negatif 2. Okey. Lepas tu yang ni translasi ni adalah jenis R. Sebab kat sini R kan, kat atas. Kat atas ni R. Yang ni R. Yang ni R. Okay. So dah dapat lah. Jawapan last dia adalah 0, 0. Okay, habis nombor 1. Okay, cikgu tunggu soalan nak tanya. Okay, tanya. Ada apa-apa masalah? Ni samalah. Jawapan yang first adalah negatif 38. Jawapan yang second adalah 0, 0. Okay, jelas tak yang ni? Kelas, dengar cikgu tak? Jelas. Okay. Kita boleh pergi soalan lain ya. Soalan B ya. Okay, soalan B. Okay, baca soalan dulu. Rajah menunjukkan dua sisi 4. Okay, A, B, C, D, J, K, L, M yang dilukis pada suatu sarkas kertas. Okay, bahagian 1. Soalan 1 yang ni. J, K, L, M ialah image bagi A, B, C, D. Yang cikgu highlight hijau tu adalah image. Image bagi A, B, C, D. A, B, C, D tu yang kecil. So, cikgu padam dulu yang ni. Cikgu padam. Okay. Yang ni A, B, C, D ni adalah, kalau hijau tu image, A, B, C, D tu adalah objek. Kamu tanda siap-siap objek. Tanda siap-siap objek. Di bawah penjelmaan VU. Huraikan selengkapnya penjelmaan VU. Okey, penjelmaan VU ni. Okey, sama. Kalau penjelmaan VU yang kita perlu buat yang pertama adalah U. Okey, kita start dengan objek kan? Kita start dengan objek. Macam mana objek ni dia boleh jadi besar? Sebelum dia jadi besar. Putaran. Sebelum. Dia putaran dulu. Barulah dia jadi pembesaran. Dia berputar dulu kan? Oh, cikgu silap. Cikgu dah buat dah jawapan kat kamu. Dia berputar. Kamu rasa lah kan? Kamu rasa lah dia berputar daripada yang ni. Yang kuning ni. Jadi yang hijau sebelum besar lah. Ikut arah jam ke? Sama ada ikut arah jam ataupun lawan jam. Mana satu? Ikut arah jam ke lawan jam? Lawan jam. Lawan jam. Sebenarnya adalah lawan jam. Sebab apa? Tengok kan? Macam mana kita nak tentukan? Okey, ikut arah jam. Kamu tengok AB. Sempadan AB. Yang ni. AB sebelum dia jadi besar. Okey, BC dia setara dengan KL. Dia setara dengan yang ni. Sebenarnya K tu adalah B prime lah. B prime. Ini adalah C prime. Dia daripada ni dia lawan jam. So putaran. Kamu tahu dah putaran. So tulis siap-siap. Putaran. Ini putaran. Tulis siap-siap putaran. Tak tahu lagi berapa darjah kan? Macam mana kita nak tentukan darjah? Okey. Tadi cikgu dah cakap BC yang ni kan? BC dia putar ikut lawan jam. Okey. Asalnya BC ni dia menegak. Kemudian dia jadi KL, mendatar. Kalau garis menegak jadi mendatar, tu adalah putaran berapa darjah? Cikgu dah cakap sebelum ni. Menegak jadi mendatar. Putaran berapa darjah? Kalau garis menegak jadi mendatar? 90.
Ada satu soalan kat cikgu nak bagi. Kalau garis menegak, lepas kita putar, dia jadi menegak juga, tu adalah putaran berapa darjah? Garis menegak, cikgu putarkan, image dia jadi menegak juga. Tu adalah putaran berapa darjah? Siapa nak jawab? Jawab. Seorang jawab. Jawab je. Ha? 180. Good. Kalau garis menegak, image dia jadi menegak juga, tu adalah putaran 180 darjah. Tapi dalam kes ni, BC garis menegak, okay, image dia adalah KL, garis mendatar, tu adalah putaran 90 darjah. Sebab tu dapat 90 ni. Lawan arah jam. Lawan arah jam dah buat dah kan. Kita nak tahu pusat sekarang. Nak tahu pusat. Pusat kan susah nak tentukan. Okay, mari kita buat sama-sama. Okay. Sekarang, kita sama balik. Okay, daripada gambar rajah yang kuning ni, kan, ambil satu titik. Ambil satu titik di C. Titik C. Titik C ni, dia setara dengan titik mana pada gambar rajah yang hijau tu, pada image tu. Dia setara dengan gambar rajah yang mana? Dekat mana? M ke J ke K ke L? Titik yang sepadan dengan dia. Bila dia putar, sebelum dia jadi besar lah. L. L. Ni kan cikgu dah buat dah C prime tu. C, titik C setara dengan titik L. Setara ni. Setara. Titik C jadi titik L. Sekarang, cikgu nak bila putarkan, kamu buat gambar rajah yang sama besar dengan gambar rajah yang kuning. Tapi C duduk di sini ya. C sini. C duduk di sini. Dia jadi apa? Sebelum dia jadi besar. Titik C kat sini. Bila diputarkan. So macam mana kita nak buat kan? Kamu tengok. Sekarang kita nak buat B. Kita nak buat yang ni B. Kat mana B prime? B prime kat sini tapi ni dah dibesarkan. Kita tengok kat sini berapa petak? Satu petak. So buat kat sini B. Ni B satu petak yang asal lah. Kita buat yang asal sebelum penjelmaan. So kemudian apa ni nak buat yang mana pula? Okay, tengok CD. Kita nak buat titik D pula. D. Kamu bilang berapa petak ni? 3. Sini. Sini ke sini 3. Start daripada C. Start daripada C 3 petak. Sini. Tu adalah D. Kita nak buat gambar rajah yang sama besar dengan gambar rajah kuning. Tapi dia duduk di dalam hijau. Satu titik lagi yang kamu nak buat yang ni. Macam mana nak buat yang ni? So start si titik D. Ni titik D kat sini. Kamu tengok D. Okay, 3 petak. 1 petak. So start pada titik T. 3 petak. 3 petak. 1 petak. So yang ni adalah titik A. A prime. Ni D prime. C prime. Penjelmaan dia ni sikit lah. Banyak sikit kita nak kena buat. So sambungkan titik-titik yang cikgu buat tu. Sambung. Sambung. Sambung dengan pembaring lah. Okay. Nampak? Segi empat yang berwarna pink. Nampak sekarang? Alright. Nampak dah segi empat yang berwarna pink. Kemudian, sekarang kita nak buat kaedah Nazi. Kamu buat tak? Cikgu bagi masa sekejap je, tak apa. Tak boleh, tak apa. Try buat lakaran. Macam mana step yang pertama kita nak buat kaedah Nazi? Buat sekejap. Apa yang kamu ingat? Step dia. Buat dulu.
Buatlah, salah tak apa. Okay, step untuk buat kaedah Nazi adalah kamu sambungkan. Yang paling senang kamu nak sambung yang segi 4 warna pink ni titik mana pun boleh. Tapi cikgu cadangkan kamu sambung yang paling senang, cikgu rasa titik C dengan titik L ni, C prime tu. Sambungkan sekarang. Titik C kan dia sepadan dengan L kan. Ambil pembaris, sambung. Dengan pembaris lah. Kemudian, kan step, tak ingat balik dah. Dah sambung dah. Cari titik tengah di antara C dengan L yang kamu sambung tu. Cari titik tengah. Titik tengah dia adalah di sini kan. Titik tengah tu. Kemudian kita nak buat kaedah Nazi. Kita nak buat kaedah Nazi sekarang. Cikgu nak pilih pen. Pen mana ni? Pen hijau. Okay. Nazi kan? Bentuk Nazi. Ingat balik. Macam tu. Okay. Start daripada titik ni. Start daripada titik yang titik tengah ni. Pergi ke titik C. Okay, naik atas. Buat dengan pembaris. Okay. Dapat dah satu lengan. Lepas tu ni kan dua petak ke bawah juga. Dua petak ke bawah, satu petak ke kiri. Buat sama-sama. Okay. Dapat satu point. Okay. Start dari tengah balik. Dua petak. Ke atas ke bawah? Ke bawah satu petak. Dapat satu. Okay, start tengah balik. Dua petak. Dua petak yang ni. Terlebih petak. Sekejap. Sini. Naik ke atas. Satu. So, ada 4 titik yang hijau ni. 4 titik yang hijau tu adalah kemungkinan bagi, nampak hijau kan? Tu adalah kemungkinan bagi pusat putaran. Kita pilih pusat yang paling jauh. Pilih yang paling jauh daripada 4 yang hijau tu. Yang paling jauh daripada objek dan paling jauh daripada image. Yang mana? Yang mana paling jauh? Kalau pusat ni sekarang, dia duduk dia dekat dengan image kan? Jangan ambil salah. Okay, kalau pusat yang ni, dia duduk di objek. Jangan ambil. Kalau pusat yang ni pula, yang dekat L ni, dia duduk di image. Jangan ambil. So, pusat pilihan kita adalah berapa? Pusat pilihan kita. Kita dah tolak dah 3. Pusat pilihan kita adalah berapa kelas? 2 negatif 2. Yang ni kita pilih. Pusat ni adalah koordinat dia 2, negatif 2. Okey, nak tanya. Apa? Tadi ada orang nak bercakap. Apa? Kelas? Boleh? Boleh. Right. Nak tanya? Kat mana nak tanya? Boleh. Okey, dapat. So, 2 negatif 2. Dah dapat dah pusat ni? Okey. Tak ada. Tak ada. Alright. Sekarang kita nak buat, kita dah buat yang nombor 1 kan? Kita dah buat ni.
kita dah buat you. Kita nak buat we pula. We, okay, cikgu padam sebab banyak sangat ni. Cikgu padam yang nazi-nazi ni. Okay, ini tak elok. Cikgu buat balik. Kamu dah dapat dah yang ni tadi. Gambar rajah macam tu kan. Sekarang yang ni daripada yang gambar rajah yang kuning dia putak. Dia jadi gambar rajah yang hijau sekarang. So dia jadi gambar rajah yang hijau. Putaran 90 darjah dah dapat pusat. Okey, sekarang daripada gambar rajah yang hijau ni, yang hijau, macam mana jadi yang besar? Yang warna hijau besar. Daripada kecil hijau kan. Ni sekarang ni dah objek dah. Yang ni objek dah. Yang hijau ni, yang kecil ni. Yang hijau jadi besar tu mestilah pembesaran jenis pembesaran. Okey, sebab tu pembesaran. Tulis je pembesaran. Tak tahu lagi nak tulis yang lain. Kalau pembesaran mesti ingat kena ada faktor skala. Okey, ingat balik. Apa formula faktor skala? Faktor skala. Formula. Siapa ingat? Apa formula faktor skala? Kena ingatlah nak jawab penjelmaan. Seorang pun tak ingat macam mana nak cari faktor skala? Panjang image. Ambil image dulu. Baru bagi dengan panjang objek. Hafal. Kalau tak hafal lagi ni, hafal. Cikgu sampai berbuih dah mulut ni. Alright, ingat. Okay, so nak cari panjang image yang mana? Panjang image yang kamu senang nak bilang petak. Okay, ambil image. Image ambil yang besar kan? Antara dia kan ada 4 sisi. Kamu ambil sisi yang kamu senang nak bilang petak. Sisi yang paling senang yang kamu nak bilang petak dan yang sikit adalah yang sisi yang ni. KL. KL ada berapa petak? KL? 3. So, bahagi dengan panjang objek yang sepadan daripada sini. Daripada sini ke sini berapa? Sama lah sini. 1 kan? So, 3 bagi 1 adalah 3. So, faktor skala dia adalah faktor skala 3. Pusat. Kalau pembesaran kita dah buat ni, pembesaran, faktor skala 3, pusat. Macam mana nak cari pusat pembesaran? Nak cari pusat pembesaran yang paling senang. Macam mana nak cari pusat pembesaran? Yang paling senang cari pusat pembesaran je. Okey, nak cari pusat pembesaran, ambil pembaris, ambil pensel, sambung titik yang sepadan. Sambung titik yang sepadan. Okey, titik M sepadan dengan titik kat sini. Sambung. Titik K sepadan dengan titik yang kat sini. Titik K sepadan dengan titik yang kat sini. Sambung. Sebenarnya kamu dah nampak dah ni. Tempat yang bersilang garis merah tu dah nampak belum? Dah. Nampak kan? Dia nak sambung lagi lah, nak bagi nampak. Titik J sepadan dengan titik yang kat sini ni, hujung hijau yang kecil. Ambil pembaris, sambung. Ambil pembaris cikgu tak guna pembaris ni. Ada nampak tak? Dia bersilang pada satu titik. Nampak tak? Nampak. Titik ni kan? Nampak. Titik ni. Koordinat dia berapa?
1, -3. -1, -3. -1, -3 dah sebab kamu tak berapa nampak dah cikgu buat banyak dah. -1, -3 yang ni. Okay. Kan -1, -3 ke? Betul. -1, -3. Banyak sangat lukisan cikgu ni. Okey, ingat. Boleh ya? So kat sini kan. Untuk ni putaran 90 darjah. 1 markah dah dapat. Lawan arah jam. 1 markah. Pusat 1 markah. Pembesaran, tulis pembesaran saja dah dapat 1 markah. Faktor skala betul 1 markah. Tapi jangan tulis short form. Kalau kamu tulis pembesar, tak dapat markah, kosong. Kalau kamu tulis putar, tak dapat markah. Dia kena putaran. Kalau kamu tulis lawan jam saja kan, tak ada arah, kosong markah. Kena lawan arah jam. Kalau lawan arah jam. Kalau ikut arah jam, ikut arah jam. Tulis lengkap. Pada pusat, tulislah pusat yang betul. Okey. Okey, sekarang yang bahagian 2. Bahagian 2, diberi bahawa sisi 4 ABCD yang kecil tu, yang kuning tu, mewakili suatu kawasan yang mempunyai luas 26. Ni, bila kamu baca kan, soalan cakap tu tulis terus, luas dia 26. Hitungkan luas kawasan yang diwakili oleh JKLM. JKLM tu yang hijau. Hijau tu adalah imej yang akhir. Soalan ni straightforward, senang. Kamu tak payah nak tolak-tolak. Dia tak cakap pun kat sini nak kira luas kawasan berlorek. Tak kan? So straightforward. Soalan ni senang. So kamu tulislah. Yang paling penting, ingat formula. Luas imej adalah K kuasa 2 luas objek. K tu apa? K adalah faktor skala. Faktor skala tadi kan kamu dah dapat ni, yang ni. 3. So 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 darab dengan luas objek. Luas objek daripada soalan. So tekan kalkulator sajalah. Dapat 2, 3, 4. Okay. Cikgu bagi peluang kamu tengok Sat. Nak bagi faham. Dia kena buat dulu. Kena buat dulu barulah cepat nak faham. Tak boleh masa cikgu nak tengah baru nak buat. Kalau masa kamu buat tu tak boleh buat, tak apa. Tu lain cerita. Okey. Cikgu bagi peluang saat kamu tenung-tenungkan. Sebelum kita beralih kepada soalan nombor 2. Kalau nak tanya-tanya. Kat sini siapa ada? Sini Zati ke nak tanya? Hazri ada. Azira, Putri, Amira, Aisyah. Senyap je ni Aisyah. Ayu boleh dengar Ayu? Jarang dengar suara Ayu sekarang. Siti Humaira, Farah Nabila. Farah Nabila dengar suara cikgu? Dengar cikgu. Nampak senyap je sekarang? Mesti tak buat dulu kan? Buat dah cikgu. Cuma apa salah. Oh salah tak apa. Tak apa, buat dah tak apa. Salah kita perbetulkan keadaan. Kamu buat dah, alright. Hazri, nak dengar suara sikit ni Hazri. Salah satunya lelaki yang join mana kawan kamu? Mana? Imran mana Hazri? Tak tahu cikgu. Tak tahu Imran duduk tidur. Okeylah Hazri, boleh faham tak? Semua orang? Boleh faham? Boleh. Alright. Kita next question. Soalan nombor 2.
Baru habis satu soalan. Okay, tengok dekat sambil tengok dekat kamu punya modul lah. Okay, dia bagi satah macam tu kan. Bagi satah macam tu. Cikgu padam dulu. Okay, Rajah menunjuk titik M ditanda pada suatu satah kartes. M kamu dah nampak dah yang merah terang tu. Okay. Dia ada bagi tahu penjelmaan P ialah suatu pantulan pada garis Y sama dengan X. Mana garis Y sama dengan X? Mana? Kalau di satah ni, okay, ada titik M. Ada titik M. Soalan ada cakap P adalah pantulan pada garis Y sama dengan X. Sebenarnya soalan ni senang sebab dia dah lukis garis untuk kamu. Garis yang berwarna biru tu adalah garis Y sama dengan X. Garis biru ni. Garis Y sama dengan X. Kena ingat sampai periksa ni. Kalau dia tak lukis pun, kamu lukis garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X nak lukis macam mana? Kamu tengok pada titik ni. Okey, titik ni. Titik warna koko ni kan. Koordinat dia adalah X1, Y1. Okey, tengok titik koko yang kedua. Tengok koordinat dia X2, Y2. Titik seterusnya X3, Y3. Titik seterusnya X4, Y4. Semua titik-titik yang berada pada garis biru ni X dan Y dia adalah sama. Sebab itulah dia panggil garis Y sama dengan X. Okay. Kemudian penjelmaan T adalah translasi. Nyatakan koordinat imej bagi titik M di bawah penjelmaan berikut. Penjelmaan tu adalah T. T translasi. Senang je titik M. Kamu baca koordinat M. Ni, koordinat M ni adalah 6, -2. 6, -2. Kita nak buat penjelmaan yang pertama adalah penjelmaan T. Translasi kan? Translasi tu senang. Kalau translasi kamu tulis siap-siap kat bawah ni. Sebab kita nak tambah je. -2. Kalau translasi, tadi dah cikgu telah terang, X tambah dengan X. X tambah dengan X. 6 tambah -3. 6 tolak 3. 3. Y tambah dengan Y. -2 tambah -2. -4. Dah dapat dah? Penjelmaan T sahaja. Sekarang ni. Ni, penjelmaan T saja. Biasa dia bagi 2 penjelmaan. Ni dia nak bagi kamu senang. Dah dapat lah. Jawapan dia adalah 3, -4. Habis ini. Bahagian 1. Bahagian 1. Sekarang nak buat bahagian 2. Bahagian 2 adalah TP. Bahagian 2 nak buat TP. Okey. Nak mula dengan yang mana? Mula dengan titik yang sama. Titik M juga nak kena mula. Okey, titik M. Titik M, tulis titik M 6. 6 -2. 6 -2. Tak mau tulis kat situ. Okey, kat sini. 6, -2. Kalau penjelmaan jenis TP kan. Kalau TP, yang mana kita kena buat dulu? Kita kena buat P dulu. P dulu yang pertama. P apa dia? P adalah
pantulan pada garis Y sama dengan X. Kita nak buat P. Okay, titik M di sini. Kita nak pantulkan di garis biru ni. Di mana? Macam mana nak buat? Okay, yang ni kan kertas 2. Okay, sekarang kamu ambil jangka lukis. Jangka lukis. Buat dengan jangka lukis senang. Ambil jangka lukis. Jangka lukis tu kan yang ada yang satu panjang, satu tajam, satu dengan pensel tu. Macam ni. Yang ni kan ada pensel. Yang ni kan tajam, yang tajam tu. Okey, jangka lukis. Yang tajam tak kat sini. Kat titik M. Yang pensel ni, yang ni pensel. Yang pensel tu kamu letak, biarlah kamu ambil suatu jarak kan yang tajam. Yang ni tajam. Tajam letak di M. Letak di M. Yang pensel kamu letak suatu, biar dia duduk di atas garis, biar kena pada garis biru ni. Titik mana pun tak apa. Biar kena. Okey. Buka suatu bukaan jangka lukis tu, biar tandaan ada di garis ni. Katakanlah cikgu buat jangka lukis kan. Jangka lukis cikgu. Satu tandaan kat situ. So, jangan ubah kamu punya tu. Saat kamu tanda, sama juga, jangan ubah yang tajam ni. Tajam ni duduk di M. Lukis satu tandaan di bawah pula. Tadi di atas, di bawah tapi di atas garis warna biru juga. So cikgu dapat situ. Tapi kena guna jangka lukis lah. Kalau tak dapat cari sekarang, sekejap lagi buat balik lah. Dah dapat dah. Kemudian yang tajam, bahagian yang tajam ni sekarang, yang tajam ni letak di tandaan yang mula-mula. Tandaan satu ni letak kat sini. Yang tajam di sini, tajam. Bubuh dekat titik ni, sini. Yang pensel buat satu tandaan. Di dalam satah kartesan ni. So tandaan yang cikgu buat adalah di sini. Jangan ubah kedudukan jangka lukis. Yang tajam letak di sini sekarang. Tajam. Okey. Yang pensel buat satu tandaan juga, jangan ubah kedudukan jangka lukis. Buat satu tandaan lakaran supaya dia bersilang. So cikgu dapat kat situ. So sekarang ambil tempat bersilang tu. Tempat bersilang kat sini kan. Warna pink cikgu lorek tu. Tempat bersilang. Tempat bersilang tu adalah image bagi M. Image bagi M. M prime. Okay, baca koordinat image bagi M. Image bagi M adalah berapa? Berapa kelas? Negatif 26. Negatif 26. Tak apalah, nanti sekejap lagi kamu ambil balik lah. Kamu ambil balik, cari jangka lukis tu, buat macam cikgu tunjukkan. Negatif 26. Okay, selesai dah buat P. Kemudian yang second kamu buat T. Yang kedua. T, translasi kan? So translasi senang. Translasi senang ke. Translasi guna T. T macam tadi. Negatif 3, negatif 2. Okay. Tambahkan X tambah dengan X. Negatif 2 tambah negatif 3. Negatif 2 tambah negatif 3 dapat negatif 5. Kemudian Y tambah dengan Y.
6 tambah tolak 2. 6 tolak 2, 4. So jawapan dia yang last adalah yang ni ya. Yang ni yang kedua. Okay, negatif 5, 4. Okay. Kalau yang macam lepas ni, lepas habis kelas cikgu, tengok petang-petang kamu cari jangka lukis. Kamu buatlah. Macam tunjuk ajar yang cikgu bagi tahu tadi. Okay, mungkin kamu terlepas kan step tu kan sebab tak ada jangka lukis. So sat lagi cari dan buat lain. Nanti mungkin cikgu upload ke YouTube ke, kamu boleh tengok balik lah step dia. Okay, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, baik. Tak ada. Okay, next step. Soalan. Ini. Soalan B. Soalan nombor 2 B. Okay, kamu akan nampak satu gambar rajah yang berlorek. Lepas tu ada satu lagi gambar rajah yang kat bawah dia tu. Cikgu highlight kan yang gambar rajah yang berlorek tu warna kuning. Dan kat bawah tu macam tu lah. Okay. PQRS. PQRS. Cikgu padam balik. Okay. Baca satu persatu. PQRS ialah image. PQRS. Image. Tulis sekarang image. Cikgu lorek kuning ni adalah image. Kamu tulis dengan pensel. Image. Bagi KLMN. KLMN. KLMN dapat kena pasti tak yang kat mana? KLMN. KLMN tu adalah yang kecil. Yang tu adalah objek. Tulis macam tu. Sekarang betul lah. Sekarang objek dia kecil je. Dia jadi besar. Di bawah gambungan penjelmaan UV. Penjelmaan UV. Okay, kalau UV dia buat yang mana dulu? U ke V? Buat yang mana dulu? Kelas, kalau penjelmaan UV buat yang mana dulu? V. V. Okay. Kalau cikgu tanya jawab. Okay, V dulu kan. Kita mula dengan objek kan. Objek. Sebelum jadi yang kuning ni, soalan ni senang. Dia dah bagi dah bayangan dekat kamu. Okay, objek yang cikgu highlight dengan warna turquoise tu, objek. Yang warna kuning, image. Sebelum jadi image, dia menjalani penjelmaan V dulu. V dulu. Kan? So, kamu dah nampak dah yang macam kawasan berlorek tu. Tu daripada kecil jadi besar. Daripada kecil jadi gambar rajah besar ni, mestilah apa? Penjelmaan jenis apa? Pembesaran. Okey. Tulis siap-siap pembesaran dekat ruang jawapan. Tulis siap-siap pembesaran. Tak tahu lagi pembesaran apa. Tulis siap-siap. Dapat dah satu markah. Okey. So pembesaran kamu tulis. Pembesaran. Ingat kalau pembesaran dia kena ada faktor skala. Pembesaran. Faktor skala. Faktor skala. Tadi cikgu dah terang dah, kalau kita nak cari faktor skala, apa formula faktor skala? Panjang image bahagi panjang objek. Good. Panjang image bahagi dengan panjang objek. Sama je kan? So, panjang image cari yang
yang kita boleh bilang petak dia. So image sekarang yang berlorek tu, berapa petak daripada sini ke sini ni? Bilang 2, 4, 6, 8, 9. So cari panjang yang sepadan dengan yang kita bilang tadi. Panjang yang sepadan adalah yang ni. Oh tak nampak. Tak nampak. Yang merah ni. Panjang sepadan yang tu. So berapa petak yang tu? 3. 3 kan? So 9/3 adalah 3. So faktor skala tulis 3. Skala 3. Ada satu lagi item pembesaran. Kalau tak bubuh yang ni, tak untuk pembesaran. Pembesaran, 1 markah, faktor skala 3, 1 markah. Ada satu lagi benda apa? Pada pusat. Pada pusat. Macam mana nak cari pusat pembesaran? Very easy kalau nak cari pusat pembesaran. Okay. Cari pusat pembesaran, sambung titik-titik yang sepadan. Ambil pembaris. Okey, titik M sepadan dengan titik U. Sambung panjang-panjang, jangan risau. Guna pembaris. Sambung panjang-panjang. Okey, titik mana lagi sepadan? Asalkan yang mana-mana sepadan. Titik L sepadan dengan titik L. Sambung panjang-panjang. Kamu serik-serik. Boleh lagi nak sambung. Tapi dah garis 2 titik. Kamu dah nampak dah tempat persilangan dia. Nampak tak tempat persilangan dia? Tempat persilangan 2 garis tu. Ada nampak? Di mana? Nampak. Koordinat dia. Koordinat dia adalah sini. Berapa? 2, 7. Titik persilangan dia berapa? 2, 7. Pada pusat 2, 7. Okey, kita dah selesai dah buat W. Okey, so sini 1 markah. Ni faktor skala 3. Jangan tulis faktor skala saja. Kalau tulis faktor skala saja, tak ada markah. Kena tulislah faktor skala 3, 1 markah. Okay, pusat yang betul 1 markah. 3 markah dah untuk W saja. Sekarang kita nak buat untuk yang second ni, U. U kan? U. Okey. U. Padam dulu. Padam. Okey. U daripada gambar rajah yang berlorek ni sekarang, cikgu highlight yang ni, semua ni. Dah jadi besar dah. Semua sekali. Daripada warna turquoise ni, macam mana nak jadi image yang warna kuning? Putaran. Macam mana? Putaran. Tulis saja putaran. Putaran ikut arah jam ke lawan jam? Ke arah jam. Ikut sebab kod ni lah, dia akan jadi macam tu lah kan. Dia nak jadi macam kod tu lah. Daripada yang warna turquoise jadi warna kuning, dia putar ikut arah jam lah. Putaran. Putaran berapa darjah? Putaran berapa darjah? Tak tahu lagi. Tak tahu lagi, tak apa. Tulis macam tu dah. Tinggal stay. Putaran ikut arah jam. Dah yang kedua. Putaran berapa darjah? Okey, tengok. Kita buat kajian. Okey, tengok. Ambil sempadan mana? Sempadan, cikgu nak ambil sempadan ni. Cikgu nak ambil sempadan.
Ini P. PT kan, cikgu nak ambil PT. Untuk gambar rajah yang atas. Dia akan jadi garis yang mana pada gambar rajah yang kuning? PT akan jadi garis lah. PT akan jadi garis apa? Jawab seorang. Tak boleh Ya, jawab. cikgu. PT. PT akan jadi garis apa? Bila kita putarkan ikut arah jam. Garis ni. Garis yang cikgu buat pink ni. Dia akan jadi garis PQ. PQ kan? PT akan jadi PQ lah. Akan jadi PQ. So sini berapa? Sudut? 90 darjah. Sudut? 90 darjah. Samalah yang macam cikgu cakap tadi. PT kan mendata. Bila kita image dia jadi menegak, putaran tu adalah 90 darjah. Okey. Highlight balik. Okey. Kalau putaran 90 darjah ikut arah jam, apa lagi tak lengkap bagi putaran? Tak lengkap lagi tu putaran. Pusat. Putaran 90 darjah, 1 markah. Ikut arah jam, 1 markah. Apa lagi tak lengkap berkenaan pada pusat. Tak tulis pada pun boleh. Tulis pusat. Pusat dia berapa? Kamu tengok yang gambar rajah yang warna turquoise ni kan. Yang tak berubah tu adalah pusat sebenarnya. Pusat putaran. Senang yang ni. Tak payah nak buat nazi-nazi. Tengok titik mana yang tak berubah. P. Titik mana yang tak berubah? Titik yang tak berubah adalah P. Sebab apa? Okay, kita tengok. Titik U. Dia jadi titik R. Kan? Titik T akan jadi titik Q. Ni. Titik V. Titik V akan jadi titik S. So, titik P jadi titik apa? Titik P jadi tak berubah kan? Titik P tetap. Titik P tetap. Dia duduk tempat tu. So, kalau macam soalan macam ni, kamu tengok, tak perlu nak buat nazi pun tak apa. Sebab tengok titik yang tak berubah. Ada setengah soalan, kita tahu dah, kita tengok titik tak berubah. Ada macam soalan tadi, kita tak boleh tengok semua titik berubah. Bila semua titik berubah, kita kena buat teknik nazi. Ada lagi teknik-teknik yang lain. So, untuk soalan ni, kita boleh tengok terus titik tak berubah. Titik tu adalah titik P. Pada pusat P. Kalau nak tulis pada pusat P pun betul. Ataupun kamu pun nak tulis koordinat dia. 2,4 pun boleh. Tulis salah satu pun boleh. Kamu tulis pada pusat P. Boleh. Terus dapat markah. Lepas tu kalau nak tulis pada pusat 2, 4 pun boleh. Di sini 1 markah. Sini. Dia macam tu. Cikgu. Ya. Apa? Farah. Farah nak tanya apa? Sekarang masa BI. Okey. Pukul berapa? 11.30. Tadi 11.10. Okey. Boleh tak? Okey. So kita bincang tinggal yang bahagian B ya. Soalan nombor 2B ya. Nanti kita bincang next Okey, class. cikgu. Okey.
Okey. Sak, tanda Sak. Homework hujung minggu ni. Okey, siapkan 2B. Nombor 3 buat sekali lagi. Lepas tu, tandakan. Kan cikgu dah suruh. Nombor 3, tandakan. Memang surat kot lah. Lupa tak buat lagi. Nombor 3, siapkan. Buat plan sekali. Tu. Untuk yang plan. 2, 3. Kerja hujung minggu. Minggu depan nak bincang. Ya. Okey, boleh? Boleh. Boleh kelas? Kejap. Boleh, cikgu.